Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Syahmi bin Parman. Saya akan menerangkan pada elemen iaitu pertama, bumbung dan kemasannya serta struktur dan reka bentuk tangga. Pertama adalah bumbung dan kemasannya. Bumbung merupakan elemen yang sangat penting bagi sebuah bangunan, terutama untuk sebuah rumah. Antara tujuan utama bumbung adalah untuk melindungi bangunan daripada arus hujan, salju dan radiasi matahari. Untuk rumah yang kami pilih, kami telah memilih untuk membuat bumbung tebing, layar dan bumbung layang. Untuk kedua-duanya merupakan satu jenis yang sama, iaitu bumbung curam. Bumbung ini juga berfungsi untuk menyediakan halangan yang diperlukan dan yang mencukupi. Kedua adalah struktur dan reka bentuk tangga. Tangga merupakan satu perhubungan dan laluan turun naik yang mudah di antara satu tingkat dengan tingkat yang lain di dalam sebuah bangunan. Untuk bangunan kami akan membina tangga laluan lurus atau lebih dikenali sebagai one wall stair. Tangga laluan lurus ini meliputi deretan anak tangga yang menghubungkan dari satu tingkat ke tingkat yang lain dalam satu arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazrin Aiman bin Rusdi dan saya akan membentangkan elemen dinding, tingkap dan juga pintu. Pertama sekali untuk dinding. Dinding ialah sebagai satu elemen yang direka bentuk sebagai komponen struktur yang dibina secara menegak. Dinding juga dibina untuk membahagikan ruang-ruang dan juga untuk menanggung beban dari bumbung dan lantai. Antara fungsi-fungsi lain bagi dinding ialah melindungi dari cuaca buruk, sebagai sempadan pembahagian ruang-ruang dan bilik dan juga untuk menanggung beban. Untuk pembinaan rumah kami ni, kami membina dinding daripada batu-bata jenis firebrick atau dikenali sebagai batu merah. Untuk proses kemasan, proses melepa perlu dilakukan setelah ikatan bata-bata telah menjadi kering. Seterusnya ialah tingkap. Tingkap yang akan digunakan untuk pembinaan rumah kami ialah tingkap jenis berensai ataupun hang. Tingkap ialah pada dasarnya bermaksud satu bekaan yang dibuat pada dinding yang berfungsi untuk memboleh peredaran udara, membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah sebagai penebak haba dan bunyi dan juga untuk menghalang angin dan hujan. Untuk bahagian pintu pula, pintu ialah bekaan pada tembok ataupun dinding bagi membolehkan laluan keluar dan masuk ke dalam sebuah bangunan atau di mana-mana di antara bilik-bilik di dalam bangunan. Fungsi-fungsi pintu ini ialah sebagai bukaan dan laluan penghubung ruang. Untuk faktor keselamatan, ianya perlu mempunyai kunci atau lebih semat lagi perlu mempunyai pintu jeliji sebagai pintu untuk meningkatkan keselamatan. Dan akhir sekali ialah elemen pencahayaan. Pembinaan pintu ini digalakkan pada ruang yang menerima pencahayaan yang maksimum. Nama saya Muhammad Faris Izzat bin Osman dan saya akan menerangkan tentang lantai dan kemasannya. Jenis lantai rumah kami adalah lantai bawah padu. Kami memilih lantai ini kerana faktor lantai ini merupakan lantai yang sering digunakan bagi setiap rumah di Malaysia. Terdapat dua jenis kemasan lantai yang telah dipilih mengikut kesesuaian ruang rumah kami. Untuk ruang dapur dan bilik air, kemasan seramik kesat telah dipilih. Hal ini kerana untuk mengelakkan daripada tergelincir kerana ruangan tersebut sentiasa licin. Untuk bilik dan ruang yang lain, kami menggunakan lantai kemasan jenis vinil. Hal ini kerana vinil adalah lebih tahan dan kita
dan tidak akan menghasilkan bunyi apabila dipijak berbanding dengan lantai kayu yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang shielding serta kemasannya. Shielding rumah kami adalah jenis shielding lamber sering. Pemilihan shielding ini adalah disebabkan faktor kayu shielding ini adalah lebih tahan lasak dan sesuai digunakan untuk semua jenis rumah. Kemasan yang telah dipilih untuk shielding kami adalah menggunakan cat varnis. Kelebihan cat varnis ini adalah cat ini tidak akan menutupi butiran-butiran kayu shielding kami, malahan akan menyebabkan shielding kayu ini lebih berkilat dan cantik untuk dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamal Zulfikar bin Kamarul Zaman, nombor metrik AA200225. Hari ini saya akan membentangkan tentang tiang dan kemasannya. Jenis tiang yang menjadi pilihan untuk pembinaan rumah kami adalah tiang berjenis konkrit. Faktor kami memilih tiang ini adalah kerana tiang ini merupakan tiang yang sering digunakan bagi kebanyakan rumah di Malaysia. Hal ini kerana tiang jenis konkrit adalah kuat dan tahan lama serta sesuai dibina di pelbagai jenis kawasan, sama ada kawasan bandar atau luar bandar, dengan kos yang berpatutan. Okey, seterusnya adalah kaedah pembinaan tiang konkrit. Bagi pembinaan tiang konkrit ini terbahagi kepada beberapa peringkat, iaitu peringkat pertama adalah penandaan lokasi tiang. Sebelum pemasangan tiang dijalankan, kedudukan tiang hendaklah dikenal pasti mengikut lukisan pembinaan. Kedudukan tiang ini kebiasaannya dikenal pasti menggunakan marking di atas lantai. Okey, seterusnya adalah kerja-kerja besi untuk tiang. Selepas kedudukan tiang telah dikenal pasti, ikatan besi yang telah siap diikat dengan besi link akan didirikan terlebih dahulu dan diikat dengan dawai dengan besi sedia ada. Dan peringkat seterusnya adalah membina kotak bentuk. Selepas lebar telah didirikan, pemasangan kotak bentuk akan dijalankan dan dipastikan kotak bentuk ini dipasang secara menegak dan boleh diperiksa dengan menggunakan plug. Dan akhir sekali adalah menjalankan kerja-kerja konkrit pada tiang. Sebelum kerja-kerja konkrit ini dijalankan, kotak-kotak bentuk hendaklah ditebuk dan dimasukkan dengan rebar. Tujuan besi ini diletakkan adalah untuk menguatkan ikatan batu-bata supaya dinding bangunan tidak menjadi retak. Rebar hendaklah dipasang setiap 4 biji batu-bata. Beberapa keluli dicucuk pada kolom dan dibiarkan terjulur untuk kerja-kerja mengikat bata. Dan seterusnya, konkrit ini akan dituang dari atas kotak bentuk. Setelah dipastikan kering, iaitu dianggarkan mengambil masa 2 hingga 3 hari, kotak bentuk akan ditanggalkan. Seterusnya adalah pemilihan kemasan untuk tiang. Kemasan tiang rumah kami adalah tile jenis batu untuk setiap permukaan tiang. Hal ini bagi menampakkan lagi imej rumah moden yang kami terapkan dalam konsep pembinaan rumah kami. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang penyambung. Penyambung yang dipilih untuk pembinaan rumah kami adalah sambungan pembinaan ataupun construction joint. Faktor kami memilih penyambung berjenis ini adalah kerana mengambil kira pada waktu pandemik COVID-19 ini, di mana waktu pembinaan rumah adalah tidak konsisten. Hal ini kerana berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan MCO yang dilakukan kerajaan disebabkan peningkatan kes COVID-19 yang direkodkan. Hal ini akan menyebabkan konkrit rumah kami akan tidak konsisten dalam pembinaannya. Seterusnya adalah kaedah pembinaan penyambung. Kaedah penyambungan ini direka untuk berada dalam keadaan bertepatan dengan prinsip tegangan. Direka bertepatan secara selari dan mempunyai sudut kecuraman serta paras ketinggian yang sesuai. Ia juga mestilah dalam keadaan yang kekal atau selaras untuk memudahkan pengawalan paras ketinggian yang terakhir. Ejen pelengkap seperti epoxy atau kaedah penyediaan lain mungkin diperlukan atau direka untuk menolong dalam menentukan antara dua sambungan. Dilakukan untuk semua struktur konkrit seperti lantai, dinding, rasuk dan tiang dan lain-lain. Untuk rasuk, sambungan hendaklah dielakkan di penyokong 1/3 di antara dua penyokong bagi mengelak tindak balas momen yang berlaku di bahagian hujung tiang yang boleh menyebabkan sambungan mudah rosak. Sambungan pada tiang perlu dielakkan di persimpangan antara rasuk. Kebiasaannya dibuat beberapa sentimeter di bawah rasuk
Sambungan ini perlu dibiarkan sekurang-kurangnya 2 jam bagi proses mendapan atau kecutan sebelum kerja konkrit dimulakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi bin Abdul Aziz, nombor metrik AA20026. So, saya akan membentangkan 2 elemen iaitu rasuk dan kemasannya dan asas. Yang pertama adalah rasuk. Jenis rasuk yang digunakan untuk pembinaan rumah kami adalah rasuk jenis konkrit bertutulan. Rasuk ini merupakan pembinaan yang komersial yang sering digunakan dalam pembinaan rumah di Malaysia. Jenis rasuk dan rasuk bumbung kami menggunakan konkrit bertutulan, dan reka bentuk rasuk tumpan mudah dan julu digunakan dalam pembinaan rumah ini. Untuk membina kotak bentuk, kami menggunakan kayu 1/2 dan papan lapis 12mm mengikut saiz dan ketinggian yang telah ditetapkan di dalam plan rumah. Cara ataupun kaedah pembinaan rasuk adalah kami menggunakan papan lapis dan disapukan cat minyak bagi mengelak konkrit melekat, dan seterusnya kotak bentuk ini disusun mengikut plan bagi rumah kami yang telah siap dibina. Kotak bentuk dipasang dari tiang ke tiang. Untuk bahagian atas, terpanti diperlukan untuk menyokong berat konkrit, basah dan pekerja serta mesin. So, tutulan yang telah siap diikat akan dimasukkan ke dalam kotak bentuk. Konkrit dituan dan penggetah vibrator digunakan untuk memendakkan konkrit. Jadi gambar di atas ini menunjukkan rasuk konkrit bertutulan yang telah siap. Dari segi kemasan pula, kemasan rumah kami adalah jenisnya adalah tiles jenis batu. Untuk sekeliling rumah bumi luar, rasuk bumi di bawah, itu rasuk bumi di bawah yang di luar dengan dilekatkan dengan plaster simi. Malah dengan ini imej rumah yang modern akan dinampakkan pada pembinaan rumah. Dan kemasan ini banyak lagi boleh digunakan di luar rasuk. So, kelebihan rasuk konkrit bertutulan daripada menggunakan rasuk kayu, dia lebih tahan lama daripada rasuk kayu, dan kos perbuatan kos dia juga berpatutan kerana bahan yang mudah didapati di kilang. Manakala pembinaan cepat kerana dia menggunakan konkrit dan tidak sukar, apatah lagi rasuk kayu ini kena potong lagi, kena kerat lagi, dia mengambil masa dan sukar untuk pembinaannya, dan dapat menampung beban yang lebih besar. Dia tidak mudah patah dah, dia lebih kuat berbanding rasuk kayu. So, seterusnya kita akan pergi slide asas. Okey, asas jenis asas yang digunakan untuk pembinaan rumah kami adalah asas cetek yang berjenis konkrit tertulang juga. Kedalaman kurang daripada 3 meter di bawah paras dan kemasan tanah sesuai untuk bangunan kecil seperti pembinaan rumah kami. Jadi direka bentuk dengan tanggangan atau sendian untuk memanggang beban tiang yang besar. Asas cetek bertutulan konkrit ini sering digunakan dalam pembinaan rumah di Malaysia, dan sebanyak 36 bantal asas konkrit bertutulan dibina mengikut plan rumah kami. Cara ataupun kaedah pembinaannya, kita lihat dari gambar pertama adalah besi untuk footing dan tiang stap diletakkan ke dalam lubang yang telah dikorek sebelum, dan kedudukan footing dan tiang disetting semula pada kedudukan sebenar sebelum kerja konkrit dilakukan. Seterusnya, gambar kedua, konkrit ini dimasukkan ke dalam lubang, dan gambar ketiga, tukan akan meratakan konkrit yang telah dimasukkan. Akhir sekali ada forwards digunakan untuk membentuk tiang stop.
So, kelebihan asas konkrit bertenturan ni adalah asas yang menanggung dari satu struktur tiang ke suatu struktur tiang lain. Jadi, biasanya digunakan bagi tujuan untuk penyebaran beban yang tumpu. Jadi, ia dapat menampung beban rumah dari skala yang agak besar jugalah, dan sesuai untuk struktur bangunan yang bersaiz kecil dengan kedudukan tiang yang tidak rapat. So, dia akan menjimatkan kos lagi untuk pembinaan rumah. Itu sekian daripada saya. Terima kasih.